A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau An-Nur Bandar Puteri, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal Al-Jawatan Kuasa Surau, Tuan-Tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izinnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita hadir ke surau ini untuk solat berjemaah, solat fardu subuh berjemaah, yang mana kelebihan seseorang itu menunaikan solat subuh secara berjemaah itu lebih afdal dan seperti melakukan solat sepanjang malam. Itulah yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam mafhum hadis. Jadi mudah-mudahan dengan kita melangkah ke surau ini, kita meninggalkan tempat tidur kita dan kita bangun untuk menyahut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyakkan amal-amal kita, dan mudah-mudahan segala apa yang kita usahakan di atas muka bumi ini dengan amalan dan kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada pagi ini tuan-tuan, saya akan menyentuh tentang bab bahagian talak juga, iaitu saya ambil tajuk hari ini, menyerahkan talak kepada isteri. Menyerahkan talak kepada isteri. Jarang sekalilah suami nak menyerahkan talak kepada isteri. Kan tak pasal-pasal kita ditinggalkan. Contohlah kan. Tapi boleh berlaku dan pernah juga berlaku. Suami boleh menyerahkan kuasa menjatuhkan talak kepada isterinya. Dia serahkan kuasa talak itu kepada isteri dia. Penyerahan ini hanya sebagai pemilikan talak kepadanya. Kuasa talak yang ada pada suami itu bagi kat dia. Bagi dekat isteri tersebut. Okey. Syarat jatuh talak yang diserahkan kepada isteri. Yang pertama, talak itu hendaklah secara langsung. Cakap terus. Tak ada nak berdalih ataupun nak berlapik-lapik lagi. Kalau dah serahkan kepada isteri itu, cakap secara terus. Ia tidak sah dilakukan secara ta'liq. Ta'liq kan, cerai ta'liq ni macam mana tuan-tuan? Dia ada bentuk syarat. Kalau engkau
keluar pintu ni jatuh talak. Tak sampai bila-bila pun talak tu, pintu tu tak boleh dilalui, tak boleh keluar pintu tu. Tapi kalau diserahkan talak itu kepada isteri, isteri pula buat secara ta'liq, tak boleh. Kalau nak cakap terus saja. Seperti apabila esok tiba ceraikanlah dirimu. Dia kalau nak cakap, cakap teruslah. Tak perlu nak tunggu esok ke minggu depan ke. Ataupun contohnya lah kan, diserahkan talak itu kepada isteri, isteri, awak ni kalau tak balik malam ni kita bercerai lah. Yang macam tu ta'liq tu tidak sah. Yang hanya boleh buat suami sahaja, Kalau nak cakap terus, secara langsung. Contohnya bila suami tu dah serahkan terus kuasa talak tu kepada isteri, apa yang dia kena cakap, terus lafazkan, kita bercerailah, ataupun saya ceraikan awak. Isteri cakap kepada suami. Disebabkan apa? Suami itu menyerahkan kuasa kepada isteri. Yang tu dibolehkan. Yang kedua, suami yang menyerahkan talak kepada isterinya hendaklah seorang mukallaf yang sempurnalah akalnya, akil balik, dah terima tanggungjawab, dah terima bebanan kehidupan. Jadi dosa pahala tu dia dah tahu dah. Justeru tidak sah penyerahan suami yang masih kecil atau gila. Masih kecil ni tak adalah kita jumpa sangat kan. Kalau paling muda pun 16 tahun nikah bawah umur, ataupun 18 tahun. Itu paling muda lah. 15 tahun setakat ni lah, dalam urusan kami ni tak pernah jumpa. Kalau yang perempuan 14 tahun ada, 14 tahun, 15 tahun nikah bawah umur. Ni nak cerita sikit, dah sentuh sikit kan nikah bawah umur ni tuan-tuan. Permohonan nak nikah bawah umur, tengok anak dia tu dah bebas berkeliaran dah. Lelaki perempuan bercampur naik motor sama balik lewat malam. Mak ayah risau, takut-takut apa yang berlaku kan. Lepas tu dah dinasihatkan tak nak dengar juga, melawan lagi pula tu. Berlaku kan. Jadi mak ayahnya pun dah risau, macam mana nak buat? Kahwinkan saja. Pergi pejabat agama, umur anak ni berapa? Dah sampai 18 tahun ke atas ke belum? Belum. Dia buat permohonan nikah dulu ni, mohon nikah isi borang macam biasa kan? Lepas tu ada ulasan daripada pejabat agama, sila panjangkan ke mahkamah untuk permohonan nikah bawah umur. Walaupun bapanya boleh mewalikan. Kita ni bapa lah, kena mohon nikah bawah umur, permohonan nikah bawah umur. Kalau anak dia itu bawah 18 tahun, lelaki perempuan bawah 18 tahun. Dulu sebelum, kalau tak silap saya lah, sebelum tahun 2018 2019 lah macam tu kan, lelaki bawah 18 tahun. Kalau perempuan bawah 16 tahun, dia dah masuk 16 tahun, dia dah boleh nikah dah, tak payah tak perlu mohon nikah bawah umur. Lelaki paling muda 18 tahun pada tarikh nikah dia, tarikh lahir dia tu. Kalau kita interview kan, terutamanya anak perempuan lah kan, lelaki ni memang nak kahwin sangat, tengok diri sendiri tu terurus ke tidak.
Tengok anak perempuan, kamu ni sedia ke nak jadi seorang isteri? Sedia ke nak jadi seorang ibu? Ni masalah-masalah yang akan berlaku. Kamu faham ke tanggungjawab ni? Okay? Kita pesan. Tak kesian ke mak ayah kenapa sampai jadi macam ni? Entahlah ustaz, puas saya dah ni kan? Kita ni yang jadi risau. Kita ni dah lah bekerja. Itulah zaman sekarang kan? Zaman moden nak kita banyak komitmen, sehingga kan anak-anak kita pun tak tahu ke mana dia pergi. Kita bekerja ni, kita fikir anak dia sekolah, rupanya ponting. Ponting. Kerja kita dah terganggu, masalah anak kita lagi. Lepas tu, bila kamu ni dah sedia ke ni bakal isteri ni? Terpaksalah terus terang cakap kan, dah sedia ke dengan sepak terajang? Kena cakap juga. Biasalah kan, pasangan-pasangan muda ni kan, sikit nak tampar, sikit nak sepak, sikit nak terajang isteri dia. Sebab ni berlaku yang lebih 18 tahun. Kan sikit kan, masalah benda kecil pun nak lafazkan talak, cerai kan. Tak sabar. Jadi benda-benda macam ni kena diambil perhatian lah. Kita kena apa? Bukanlah kita nak malang, kita tak halang. Kita nak bagi dia berfikir balik. Kamu ni tak nak belajar ke? Masa depan kamu ni panjang. Kadang kita bahasakanlah, kadang pakcik ni dekat kaunter tu, pakcik ni kan rasa nak belajar lagi. Kamu ni masa panjang lagi ni. Kurang-kurangnya kamu ada diploma ke, ijazah ke, masa depan kamu. Tak nak lah ustaz, tak nak lah saya. Jadi kita tak adalah nak cakap kamu mesti belajar, jangan kahwin. Tak boleh juga kan. Mak ayah dia pun dia tak nak dengar cakap, apatah lagi kita kan. Tapi itulah cabaran-cabaran kita pada masa kini Jadi kembali kepada perbincangan kita ni tuan-tuan, justeru tidak sah penyerahan suami tu yang masih kecil ataupun gila. Dia dah dewasa dah, tapi ada masalah akal dia. Mungkin disebabkan kemalangan ke, disebabkan mental dia ke kan. Kalau secara tabi'inya dia ada masalah dari segi akal, lepas tu serahkan talak kepada isterinya tu dalam keadaan dia tidak waras, maka tidak sah. Begitu juga kalau orang yang gila, tak waras, disebabkan tabi'i dia tu, dia lafazkan talak, tak jatuh juga. Sebab masalah, mungkin dia tak sedar. Kan kita ada bincang sebelum ni, gila yang sengaja dengan gila yang tak sengaja. Benda-benda macam itulah Kemudian yang ketiga, isteri yang diserahkan talak juga hendaklah seorang mukallaf. Justeru tidak sah menyerahkan talak kepada isteri yang masih kecil ataupun gila. Samalah situasinya tu kita nak, ataupun suami itu menyerahkan kuasa talak kepada isteri. Supaya apa? Bila dia cakap tu dia faham. Dia cakap tu dia tahu apa yang dia nak cakap kepada suami dia tu sekiranya talak tu diserahkan. Jangan main-main seronok-seronok kan. Talak ni hukum syarak. Sebut dalam Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran ni bukannya untuk bahan gurauan, untuk dimain-mainkan. Sebab itu talak itu benda yang amat perlu diambil perhatian. Kemudian yang keempat, isteri hendaklah mentalakkan dirinya serta-merta. Sebaik saja suami menyerahkannya pada ketika itu.
Pada ketika itulah tuan-tuan, di sini yang dibincangkan, suami tak nak melafazkan talak. Yelah, kalau awak nak cerai, saya serahkanlah pada awak, terpulanglah pada awak, tapi saya tak nak lafaz. Okay? Ikut suka awak lah, contohlah kan. Dia pun ketika itu terus, ya, awak cabar saya kan, saya talakkan awak, ataupun saya talakkan diri saya, kita bercerai, cukup. Contohlah ayat macam tu kan. Jadi kena serta-merta. Kalau suami memang kuasa talak dia, ketika itu boleh, bila-bila masa pun boleh, ikut suka dia lah. Itu hukum asal dia. Jika isteri menangguhkannya sekadar tempoh untuk memutuskan ijab dan qabul, maka perceraian itu tidak sah. Dia nak tangguhkan, nanti tunggulah dulu, tunggu dalam keadaan tak boleh diselesaikan juga kan, sebab ada ikatan perkahwinan ijab dan qabul tu, nanti saya fikir baliklah, walaupun si suami itu ketika itu menyerahkan kuasa talak kepada isterinya. Ada soalan tuan-tuan? Kalau ada lah. Dia senangnya tuan-tuan, suami bagi kuasa talak kepada isteri, cakap secara langsung dan serta-merta, tak ada tangguh-tangguh. Nak sangat kan? Kalau di urusan di mahkamah tuan-tuan, ni bila tarikh kena bagi tempoh 21 hari. Katalah kita nak bagi tarikh 10 November kan, tak ada lagi cepat ke encik? Ini jadi yang uruskan ni orang-orang dewan kan. Kita bagilah, kita kena bagi tahulah berterus tu. Kelang ni banyak tuan-tuan. Meningkat. Saya bila daftar tu, tekan nombor mohon apa, cerai, tekan apa, nombor cerai. Sampai kadang menggeletor tangan nak tulis buka fail tu kan. Kadang ada 5, 10, tu biasa. Kadang satu hari tu kita ada 2 kaunter pendaftaran tu kan, gile-gile kan. Saya 15, dia 15, maknanya satu hari kadang 30. Yelah, itu hak dia lah, hak masing-masing nak buat permohonan. Tapi kita ni tengok diri kita jugalah kan. Macam rasa benda tu ialah menakutkan kan. Kita rasa takut benda-benda macam ni, macam mana penyelesaian, apa dia usahakan. Tapi kalau dia dah mohon, kita tak boleh nak halang. Siapa nak mohon je. Apa-apa, lulus ke tak lulus tu, ikut kepada budi bicara hakim. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi telah memberi pilihan kepada isteri-isterinya sama ada hidup kekal bersama-samanya atau berpisah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu. Dia tak sebut ya Muhammad, tak ada kan. Ni penghormatan juga, kasih sayang Allah juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kamu semua mahukan kehidupan dunia yang mewah dan perhiasannya yang indah, maka marilah supaya aku berikan kepada kamu pemberian mut'ah sagu hati
dan aku lepaskan kamu dengan cara yang sebaik-baiknya. Sehubungan itu, jika pilihan berpisah yang diberikan oleh Nabi SAW kepada isteri-isteri baginda itu tidak memberi kesan, sudah tentu pilihan tersebut tidak mempunyai sebarang makna. Makna ni di sini tuan-tuan, bila disebutkan fata'alaina umatti'kunna, maka marilah supaya aku berikan kepada kamu pemberian mut'ah. Mut'ah ni dapat masa bila? Selepas isteri diceraikan. Bila isteri belum diceraikan, dia tak layak lagi dapat mut'ah. Mut'ah ni sagu hati, pilihan dia untuk dia bercerai. Sekiranya kuasa talak itu diserahkan kepada isteri tersebut. Sama ada si suami itu menceraikan isterinya ataupun kuasa talak itu diserahkan kepada isterinya, dan isteri membuat pilihan. Isteri membuat pilihan untuk bercerai juga dengan pilihan yang diberi itu, maka pemberian mut'ah itu dijadikan sebagai sagu hati. Ya. Maka tuan-tuan, bila mut'ah ini disebut, maka pilihannya untuk bercerai lah. Bukannya dapat masa dalam perkahwinan. Kalaulah dia dah bercerai, lepas tu dirujuk balik, maka iddah dan juga mut'ah itu tidak ada dah. Dia macam tak perlu diberi dah, sebab dah rujuk kembali. Dia kembali mendapat nafkah isteri balik. Jadi kalau diceraikan terus isteri tu, maka apa yang layak kepada isteri? Nafkah iddah dan juga mut'ah, sekadar untuk dia meneruskan kehidupan dia selepas dia diceraikan. Bak kata orang, modal dia lah, macam tu. Modal dia nak hidup balik, modal dia nak meneruskan kehidupan dia balik. Sebab kita dah tinggal, suami itu dah tinggalkan dia. Jadi selama ni dia dapat nafkah isteri, tiba-tiba dia diceraikan, patut tak bagi apa-apa keperluan dia, apa yang dia nak teruskan kehidupan dia. Itu yang sewajar. Walaupun perkara-perkara macam ni juga ada pertikaiannya juga. Apa sebab awak nak banyak-banyak? Awak tahu tak saya ni kerja macam mana? Kejap ada kerja, kejap gaji macam ni. Awak tak boleh fikir. Itu biasalah pertikaian tu kan. Tapi nak dapatkan keharmonian itu, tu yang dalam mahkamah ni dia ada sesi majlis sul. Majlis sul ni dia nak perbincangan hak-hak selepas perceraian. Bincang secara diplomasi, secara baik. Kalau ada persetujuan, endorse, jadikan sebagai perintah. Kadang perkara-perkara macam ni kan tuan-tuan kan, bila dipanggil, takut si suami tu, bekas suami tu dia tak nak datang. Dah cakap secara baik tak nak datang. Patutnya datang je. Katalah si isteri tu minta 1,000 kan, mungkin dia tak mampu. Apa yang kamu mampu? 500. Naikkan sikit lah 7,5. Ada dia punya perbincangan. Tak boleh tunjukkan kan, benda apa ni, untuk dibincangkan dalam majlis sulh. Orang Melayu cakap majlis suluh. Kalau bahasa Arabnya sulh. Sod lam ha. Sod baris depan, lam tu baris mati, sulh. Kalau nak mudah sebut kita bahasa suluh je terus, untuk perbincangan hak-hak selepas perceraian. Okey. Tentang perkara ni tuan-tuan, ada persoalan.
Saya faham tuan-tuan tapi jaranglah berlaku kan. Kita nak bagi suami tu nak serahkan kuasa talak kepada isteri. Kalau nak lafazkan, biasanya datang mahkamah ataupun mungkin ada lafaz di luar, buat pengesahan lafaz talak di mahkamah. Baik. Yang seterusnya masalah talak. Apa yang dinyatakan masalah talak? Jika lafaz talak diucapkan dalam bahasa Arab, tolak, ada qalqalah tu, tolak dalam bahasa Arab oleh seorang lelaki yang bukan bangsa Arab, sedangkan dia tidak mengetahui maknanya, dia main sebut je. Belajar pun tak, contoh kan, belajar pun tak pernah dengar, dia main sebut je kan. Dia tidak mengetahui maknanya, maka talak tidak jatuh. Kalau dia tak tahu langsung, tak faham langsung. Talak tu apa? Jembatan kot. Ataupun jenama kereta kan. Kereta talak, dia faham kat situ je. Rupanya talak tu adalah lafaz perpisahan. Kerana dia tidak memaksudkannya. Dia tahu apa yang talak tu yang dia faham, bukan makna talak. Jadi kalau dia situasi macam tu tuan-tuan, maka talak itu tidak jatuh. Contohnya kalau bahasa kita cerai. Talak tu bahasa Melayu, bahasa Arab. Cerai tu bahasa Melayu. Divorce tu bahasa Inggeris. Kalau bahasa bahasa selain daripada tersebut, contohlah bahasa Cina ke, bahasa India ke kan, ataupun bahasa Jawa ke, bahasa sama kot. Jadi kalau masa itu dia bukan bahasa Arab macam kita ni, tapi saya rasa kita semua faham. Macam kita ni, kalau tak tahu talak tu apa ya, dia tak tahu apa maknanya tentang perceraian tu, perpisahan tu, maka kalau dia main sebut saja, tidak menjatuhkan talak. Tetapi jika lafaz itu dituturkan dalam bahasanya sendiri yang membawa makna perceraian, maka talaknya jatuh walaupun dia tidak berniat demikian. Itu yang bahasa kita tu kalimah cerai. Bahasa Arabnya, ni contohlah tuan-tuan nak cakap ni pun berhati-hati juga. Kita nak bagi kefahaman. Saya talakkan awak, itu dah menjatuhkan talak ataupun bercerai. Ataupun dia tak guna bahasa Arab, dia guna bahasa Melayu. Saya ceraikan awak. Cerai itu bahasa Melayu. Ataupun dia guna campur-campur. Saya divorce awak. Dia bahasa Melayu kan. Dia bahasa Inggeris. Yang lain tu bahasa Melayu. Dia faham divorce tu apa. Walaupun isterinya tak faham, divorce tu apa bang? Ni suami tengah marah ni, isteri lagi nak bergurau lagi kan. Awak tak tahu ke divorce tu apa? Divorce tu cerai. Awak dah ceraikan saya. Baru dia faham. Ataupun bahasa-bahasa yang lain yang boleh menjatuhkan talak dan juga bercerai walaupun dia tidak berniat. Sebab lafaz cerai ni secara langsung dia tak perlu niat. Soreh. Saya talakkan awak, saya ceraikan awak, saya divorcekan awak. Tak perlu niat dah. Sebab makna itu dia faham cerai, pisah. Kecuali yang berbentuk kinayah. Saya tinggalkan awak lah kat sini. Saya lepaskan awak lah dekat tempat ni. Mungkin lepaskan
boleh pergi sendiri, ataupun tinggalkan tu, saya tinggalkan awak kat sini, saya nak pergi kerja tu, contoh. Tak apa bang, faham? Saya pisahkan awak lah. Pisahkan macam mana? Pisahkan tempat duduk ke? Pisahkan daripada ikatan ke? Itu yang kena dijelaskan. Kalau kita faham betul-betul, walaupun tidak berniat, contohnya, saya ceraikan awak, saya divorcekan awak, itu boleh memberi maksud kepada perpisahan ataupun perceraian. Sekiranya lafaz dalam bahasanya sendiri itu tidak jelas bermaksud perceraian, maka niat menjadi syarat untuk menentukan jatuhnya talak tersebut, sebagaimana lafaz talak dalam bahasa Arab. Kena jelaskan. Bahasa Melayu ni pelbagai. Cerai, pisah, lepas, tinggal, berambus langgau. Na'udzubillah. Ni kena apa? Kena ada ni contoh seperti inilah kan. Baliklah ke rumah mak ayah kau, aku tak nak tengok muka kau lagi. Kita tak ada apa-apa ikatan. Kena dijelaskan maknanya tu, niat dia tu. Sebab dia selain daripada bahasa Arab. Kalau Arab dia jelas je, talakkan awak. Jadi kena tengok bahasa dia ataupun makna lafaz dia tu. Saya lepaskan awak. Kalau dia cakap saya lepaskan awak dengan talak satu, dah tak perlu kira niat dah. Sebab ada perkataan talak satu. Saya tinggalkan awak kat sinilah dengan talak satu. Contoh. Ingatkan kena tinggal oleh suami tu, suruh pergi sendiri. Rupanya dia ceraikan terus sebab ada perkataan talak pun tak boleh. Jadi tuan-tuan, maknanya talak itu jangan disebut sewenang-wenangnya. Salah sebut, padah menanti. Jadi berhati-hatilah. Kalau rasa marah ke, tak puas hati dengan isteri tu, fikir dulu. Kita ni diberi akal panjang ni tuan-tuan. Maksud saya ni lah, ingatan untuk saya. Tu sebab kalau orang desak, orang paksa, kita masih boleh bertahan. Lagi-lagi kita ni lelaki kan. Tu sebab nak nikah ni, nak berkahwin ni, anak-anak kita ni kena faham tanggungjawab, cabaran dia. Jangan gaduh sikit nak sebut talak, gaduh sikit nak sebut cerai, tak boleh. Ni nasihat juga kepada saya jugalah. Kita kena bagi nasihat juga seperti ini. Jadi tuan-tuan, kalau ada lafaz-lafaz bahasa selain daripada bahasa Arab, kalau yang jelas dalam bahasa Arab, talak. Kalau yang jelas dalam bahasa Melayu, cerai. Kalau yang jelas dalam bahasa English, divorce. Kalau jelas dalam bahasa-bahasa tertentu, Cina ke, India ke, Jawa ke, Banjar ke, itulah maksudnya, tak perlukan niat dia. Kalau ada selain daripada tu, kena dijelaskan maknanya. Baik. Seandainya suami berkata kepada isterinya, aku tercerai daripadamu, dengan niat menceraikannya, maka talaknya jatuh. Dia bukan sebut aku ceraikanmu, aku tercerai daripadamu. Maknanya dia pisahkan diri dia tu daripada isteri dia. Bukan dia lepaskan isteri dia. Dia nak ceraikan diri dia tu daripada isteri dia. Maka tuan-tuan, dalam bahasa kita ni, sebut je perkataan cerai, jatuhlah. Ataupun kita menggunakan tolak.
saya talak kamu, maka jatuhlah talak ketiga itu ataupun bercerai. Namun begitu, jika tidak disertai dengan niat, cerai talaknya tidak jatuh. Sebab kalau ada lafaz-lafaz yang selain daripada cerai itu, hal ini adalah kerana lafaz tersebut apabila disandarkan bukan pada tempatnya, ia menjadi lafaz kiasan yang memerlukan niat. Maksudnya apa tuan-tuan? Aku tercerai daripadamu. Dia nak pisahkan diri dia daripada isteri dia. Kalau dia ada niat ketika itu, maka jatuh talak. Kalau dia kata aku tercerai, bukan dia kata engkau tercerai ataupun aku ceraikanmu, dia terus cakap direct dengan isteri, tapi dia ceraikan diri dia tu, aku tercerai daripadamu, maka dia pisahkan sendiri diri dia daripada yang tu, daripada isterinya, yang itu memerlukan talak. Kalau dia tak ada talak, dia tak ada niat, maka lafaz itu tidak jatuh. Sebab itu kalimah cerai ni amat sensitif. Walaupun ringan biasa je kan, tapi bila ada kalimah cerai ni tuan-tuan, perlu disabitkan, perlu disahkan. Siapa yang kena sahkan? Mahkamah syariah lah, ataupun hakim syar'i. Saya ambil 5 minit lagi tuan-tuan. Kemudian, jika suami berkata kepada isterinya, engkau tercerai, engkau tercerai, engkau tercerai, 3 kali, diselangi di antara ayat tersebut dengan diam yang dianggap memisah-misahkannya, menurut pandangan umum maka talaknya jatuh dengan talak 3. Jangan sebut berturut-turut. Marah punya pasal, geram kan. Engkau tercerai, engkau tercerai, engkau tercerai, dalam situasi yang sama. Dia tak sebut kau tercerai, kau tercerai, kau tercerai. Nak ambil nafas lagi kan. Contohnya dia cakap, aku ceraikan kau, aku ceraikan kau. Contohlah kan, aku ceraikan kau, pergi. Contoh kan. Jadi ketika itu, walaupun satu situasi dia sebut 3 kali, maka di sini tuan-tuan, talaknya jatuh dengan talak 3. Kalau geram sangat, satu je lah sebut. Lepas tu begitu. Kalau terburu-buru, akhirnya menyesal. Menyesal. Dalam penghakiman, jika dia mendakwa perulangannya itu untuk membuat penegasan dakwaannya itu tidak diterima kerana berlawanan dengan keadaan zahirnya. Apa yang zahir? Disebut lafaz tu dengan jelas. Engkau tercerai, zahirlah tu. Engkau tercerai, engkau tercerai. Walaupun niat dia tu kata, aku nak buat tegasan saja, tegas, nak menegaskan yang betul-betul aku nak ceraikan dia, tak dikira macam tu. Sebab hukum menentukan jumlah talak itu pada ucapan zahir. Katalah tuan-tuan kan, ni dah sampai ke belum ni? Katalah, ni saya ceritakan dululah. Pukul 7 dia lafaz talak. Dia lafaz talak. Dah marah ni, dia tenang, tapi tak rujuk lagi ni. Pukul 8 nanti dia lafazkan lagi. Pukul 9 pun dia lafazkan lagi. Maka di situ pun boleh menjatuhkan talak 3. Sebab
ketika lafaz yang pertama tu, isteri tu masih dalam keadaan iddah. Isteri tu masih dalam keadaan iddah dan menjadi sebahagian tanggungjawabnya untuk menanggung keperluan isteri. Dan bila-bila masa dia boleh rujuk ketika selepas lafaz yang pertama. Bila maknanya tak boleh lafaz lah berulang-ulang, sama ada berturut-turut ataupun diselangi mengikut kadar masa, sejam ke, besok pagi ke, dah sekali tu sekali je lah, dah marah-marah kan. Jadi kena sekali sajalah. Namun begitu, maaf, maka kalau dia sebut berturut-turut, maka jatuh talak 3. Dia tak boleh nak menafikan. Saya niat satu je Tuan Hakim, yang kamu sebut 3 kali berturut-turut tu kenapa? Marah-marah juga kan. Tapi jangan terburu-buru. Banyak kurang kefahaman di kalangan umum lah. Jadi kena berhati-hati. Namun begitu, jika perulangan tersebut secara berturutan dengan membuat niat penegasan, maka jatuh talak 1 saja. Dia bertegas juga. Saya berulang-ulang tu maksudnya saya nak tegaskan yang ketika itu saya dah lafazkan talak 1 saja walaupun saya berulang sampai 3 kali. Sebab isteri saya ni kurang dengar. Contoh, kurang dengar. Dia mungkin ada alasan-alasan dia tertentu. Walau bagaimanapun, jika perulangan itu dengan niat talak 3, maka jatuh talak 3. Dia tak boleh nafikan. Hati ni tuan-tuan, Allah saja yang tahu. Kalau hati kita ni kata 3, kan, jangan nak jadikan 1. Kalau dah kata 3 tu dalam hati tu, depan penghakiman 1, tunggulah nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini macam situasi saya ni tuan-tuan. Kalau suami tu yang tak tahu membaca, nak diajarnya lafaz talak tu, bahaya tuan-tuan. Saya tak tahu baca encik, dah asyhadu an la ilaha illallah, istighfar banyak-banyak kita ni kan. Kita ajarlah. Bahawa saya, sebut nama suami, paksalah kita tunjuk nama suami. Bahawa saya, nama kamu suami, dengan ini menceraikan isteri saya. Dia pun ikut. Terus saya tunjuk kepada isteri dia. Kalau kita macam tak tegas macam tu tuan-tuan, mau terpesong juga kita tu keadaan begitu. Sebab itu kena, bak kata orang lah, masa sekolah ni kenalah belajar membaca betul-betul. Dah besar tu janganlah menyusahkan orang. Na'udzubillah kan. Bukan kat sini lah tuan, ni umum lah. Sebab benda-benda macam ni, walaupun membaca, kurang-kurangnya kalau tak pandai pun janganlah sampai tak tahu membaca. Kenalah membaca. Walau bagaimanapun, jika perulangan itu dengan niat talak 3, maka jatuh talak 3. Begitu juga jika dia mengulangi tanpa niat berdasarkan zahir lafaz tersebut. Okey tuan-tuan, saya rasa itu saja, panjang lagi ni. Ada setengah muka lagi nak bincangkan tentang masalah talak ni, terutamanya dari segi bahasa, ataupun berulang-ulang. Tapi insya-Allah akan datang kita ulang sambungan dia. Jadi
sekadar setakat yang kita tahu, yang kita maklum tentang masalah talak ni, pertama dari segi bahasa. Dari segi bahasa, kalau macam kita bahasa Melayu ni, aku ceraikan kau, perkataan cerai. Okey. Kalau bahasa Inggeris dia sebut, aku divorcekan kau. Walaupun dia orang Melayu, tapi dia faham divorce tu apa, maka jatuhlah talak ketika itu. Dan yang kedua masalah talak ni tuan-tuan, dari segi bilangan berturutan. Aku ceraikan kau, aku ceraikan kau, aku ceraikan kau, itu berturutan. Maka jatuh talak 3 sekiranya berturutan. Kalau dia menegaskan juga, katalah saya ni niat talak 1, ada sebab-sebabnya, kena nyatakan sebab-sebabnya. Jadi tuan-tuan, apa pun kita nak, kita berselisih dengan isteri, kalau bolehlah talak tu ditahankan dulu, selesaikan dulu. Ingat, ini kalau bergaduh ni takut terlafaz talak ni kan, elakkanlah. Jangan sesekali terlalu ringan, terlalu mudah nak melafazkan talak kepada isteri. Kalau dah betul-betul tak ada jalan penyelesaian, mohonlah secara baik di hadapan hakim. InsyaAllah, mudah-mudahan segala urusan rumah tangga kita pada hari-hari seterusnya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya berhenti, ada soalan tuan-tuan? Kalau saya boleh jawab, insyaAllah. Okey, tak apa, nanti kita sembang-sembang lah, kita bincang-bincang kat luar. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat dan kefahaman antara kita. Wallahu a'lam. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang adalah kelemahan daripada diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita, mengampunkan segala dosa-dosa kita. Ni situasi ni hujung tahun ni, nak berlaku, ya, dijangkalah. Kita doalah banyak-banyak supaya tidak teruk berlaku. Banjir, ini lagi nak pilihan raya ni. Jadi berhati-hatilah kita, ke mana-mana kita nak pergi. Ingat, banyakkan berdoa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua daripada sebarang musibah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.